لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat dihimpunkan dalam suasana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan satu daripada perkara yang dituntut oleh agama, iaitu kita dapat berjemaah, menghidupkan ukhuwah, mewujudkan suasana persahabatan dan rasa persaudaraan yang berterusan di kalangan kita. Biarpun kita daripada yang setinggi maupun serendahnya, maka kita dapat bersama-sama pada petang ini. Saya amat bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan kesempatan duduk bersama-sama dalam majlis yang seumpama ini, dan kita dapat sama melaksanakan tanggungjawab kita bersembahyang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Innal insana khuliqa halwa iza massahu syarru jazua wa iza massahu khairu manua illal musallin. Illal musallin, illa kalau dalam bahasa Arab, lalu tahta apa ni, qad, innal, illa, itu merupakan sumpah Allah Subhanahu Wa Taala. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin, melainkan mereka yang bersembahyang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tengok, mereka yang khusyuk dalam sembahyang. The first, ini yang kita perlu lakukan, perlu laksanakan, hidupkan suasana bagaimana kita bersolat dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di sana jaminannya, illal musallin, Tuhan sumpah, melainkan mereka yang bersolat, menghadap kepada aku dan bertunduk kepada aku, maka sudah semestinya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya memperingatkan diri saya dan diri kita semua bahawa kita mempunyai tanggungjawab. Kerana apa? Kalau kita lihat di dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapati kita dicipta bukan main-main. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah aku menjadikan kamu sia-sia main-main? Kita tidak main-main. Kita mempunyai tanggungjawab. Malik yaumiddin, Tuhan pemilik hari pembalasan. Sekarang selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadat baru melakukan kerja. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Pasal apa ayat itu plural? Pasal apa ayat itu plural? Pasal ayat itu bersifat banyak. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maknanya setengah ulama mentafsirkan tangan kami, mata kami, telinga kami, kaki kami, syahwat kami. Tunjukkan jalan yang lurus, kerana Allah kata di dalam Quran surah Yasin, apabila kamu menghadap Allah nanti ditutup mulut kamu, ditutup lidah kamu. Yang menjadi saksi ialah anggota kita.
Sebab itulah Maliki Yaumiddin. Tunjuk kami jalan yang lurus. Tangan minta supaya kita tunjuk jalan yang lurus. Mata, telinga kita, semua anggota kita minta jalan yang lurus. Maka Maliki Yaumiddin, Tuhan pemilik hari pembalasan. Maka nak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita orang Islam tak boleh lagi. Orang Islam tak boleh tidak tahu tentang kehebatan dan juga penciptaan Allah kepada apa yang telah pun dilakukan oleh Allah SWT kepada kita. Maka sudah semestinya kita melaksanakan tanggungjawab ini supaya kita dapat melaksanakan satu tanggungjawab yang sebab itulah kita nak peringatkan dari masa ke semasa. Tuhan kata, Yusuf Qaradawi kata, orang Islam ni Tuhan berikan petunjuk, Tuhan berikan dorongan, Tuhan berikan guidance, Tuhan berikan salah satunya ialah mendirikan sembahyang. Setiap hari ada 5 kali. Setiap hari ada 5 kali. Maknanya kalau dari segi orang Islam ni supervision yang sudah ada, penyediaan yang sudah ada. Setiap kali kita hidup bangun daripada subuh hendaklah kita dirikan. Kalau kita boleh dirikan dalam keadaan berjemaah, kamu menghidupkan sebagian malam. Kerana malaikat yang nak menjalankan tugas pada waktu siang, dia akan tiba pada waktu subuh. Jangan kita kata dakwah ni kena baca Quran, kena mengajak kitab, kena berceramah dan sebagainya. Dakwah adalah akhlak, khuluqul Quran, kata Sayyidatina Aisyah apabila orang bertanya kepada Rasulullah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran banyak tak yang berkaitan dengan sembahyang? Tak banyak yang berkaitan dengan sembahyang. Tak banyak nak menunjukkan bagaimana cara Rasulullah sembahyang. Rasulullah sembahyang ditunjuk di dalam sunnahnya. Dalam Qurannya tidak menjelaskan macam mana orang Rasulullah sembahyang, tidak. Tetapi lebih kepada akhlak. Maka bila sudah kita ada akhlak yang baik, itu dah dakwah kita. Kita kerja dengan baik, kita sempurnakan, kita lakukan, kita ikut jadual, kita makan, kita ikut masa dan sebagainya, kita dapat rezeki yang baik. Kan tadi, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'amalu shalihan inni bima ta'maluna alim. Rasul pun Tuhan pesan. Rasul ni orang yang baik, orang yang maksum. Tapi Tuhan faham, Tuhan pesan, makanlah benda-benda yang baik, berlaku untuk melakukan kebajikan yang baik. Jadi nak kalau tuan-tuan, kita dah ada pekerjaan, kita dah ada urusan, kita buat kerja dengan baik, maka sudah semestinya kita akan mendapat kebaikan. Boleh lagi ke? Ini kalau nak panjang kena bayar lebih lah. Padan dengan taraf pun. Okey. Bagaimana kita nak dapat keberkatan kerja? Ini kena catat. 4 syarat sah kebajikan kita, kerja kita. Apa saja yang kita lakukan ada 4 syarat. 2 syarat sah, 2 syarat sempurna. Ini kata ulama. Pertamanya siddiq, benar. Kita nak melakukan sesuatu, kita mesti melihat kepada benar atau tidak perlakuan kita. Benarnya datang daripada mana? Datang daripada petunjuk Quran. Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat dari kitab yang turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini. Maka kita kalau ikut dalam Quran, kita melakukan sesuatu yang baik, maka syarat yang pertama ialah mesti siddiq, mesti benar. Mesti boleh kita lakukan, pertahankan bahawa ini apa yang kita lakukan benar mengikut pengajaran agama kita, benar mengikut apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang dipraktis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya syarat yang pertama ialah mesti siddiq, mesti benar. Yang kedua mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Ikhlas macam mana? Ikhlas duduk dalam.
Nak membuktikan ikhlas kita tidak ikhlas kita sama ada kita kata atau perbuatan. Kadang-kadang saya ikhlas, saya kadang tapi maki orang, mulut tidak jaga. Ikhlas apalah jaga, aku bagi kat dia RM5, dia harap Allah tak ingat bagi sekarang. Tak ikhlas. Ikhlas dapat ditunjukkan melalui perbuatan dan perkataan. Sebab itu orang bertanya kepada Nabi Isa, apakah itu gambaran manusia? Sesuatu yang datang daripada dalam, itulah gambaran dalamannya. Apa yang keluar, itulah dalamannya. Maknanya kita kena ikhlas. Ikhlas bukan mudah. Saya tak kata saya buat semua kerja ikhlas. Kadang-kadang kita pun tak ikhlas. Bukan mudah. Sebab kita kena istighfar banyak-banyak. Kita kena berdoa kepada Allah. Tunjukkan kepada aku. Memang tanya siapa pun tak akan dapat jawapan yang nyatakan bahawa saya daripada dulu sampai saya ikhlas. Saya pun kadang-kadang bila naik bila jadi Datuk Bandar ni pun kadang-kadang rangi pun ada. Ini kena mengaku. Kadang-kadang nak naik ke kereta tu, orang tolong buka tutup tu, oh hebatnya aku. Sebab hati kita. Tapi kita kena pujuk, kita kena rayu, kita kena bersyukur, kita kena mendapatkan bimbingan daripada Allah SWT untuk menundukkan kita sedikit. Pribadi kita ni daripada sombong itu. Sebab tu nak hilangkan sombong senang saja. Saya cuba praktiskan dan betul mungkin dipraktiskan. Masuk tandas, bersih tandas dulu. Masuk tandas, ni praktis ulama-ulama, basuh tandas. Kalau kita boleh basuh tandas tempat orang bertinggung berak, kita mengurangkan ego kita. Ini dipraktis oleh ulama. Ini diajar. Masuk tandas, cuci tandas. Walaupun kita bersama mana pangkat inspektor ke apa ni, korporal ke apa ke, masuk tandas, tengok tandas kita selain kita bersih, kita bagi kebajikan. Yang satu lagi yang selalu kita tekan ialah nak kurangkan ego kita sendiri. Ini kena praktis. Cuba tengok, esok tajam berbuk nak masuk baju. Boleh buat. Saya amal itu, sebab tu kita boleh buang ke situ. Masuk tandas, selepas tu cuci sikit apa semuanya, ambil pada mana, kadang-kadang tu cuci dengan tangan apa. Ingatkan kita nak turunkan sikit. Kadang-kadang kesombongan, kebongkakan kita, ujub dan apa ni, dan rangginya kita ini. Jadi dua. Satu sidik, satu ikhlas. Ini syarat sah yang pertama. Dua syarat ini. Yang ketiga, berpegang teguh. Untuk sempurna ada dua syarat lain. Berpegang teguh. Apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diajarkan, ditunjukkan oleh Rasulullah, kita berpegang teguh kepada tali Allah. Kita laksanakan tanggungjawab kita berpegang teguh bahawa aku akan melaksanakan tanggungjawab ini. Kalau aku yakin aku berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Malik Yaumiddin, Tuhan pemilik hari permasalahan, I need that kind of balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya baru sempurna kita berpegang teguh. Tapi kalau kita buat satu tidak berpegang teguh pada ajaran agama kita, kepada Al-Quran, sebab itu saya kata Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Hudan petunjuk, rahmat juga kebahagiaan yang akan datang kepada kita. Kepada siapa? Muhsinin, kepada orang-orang yang nak melakukan kebaikan. Ini berpegang teguh syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, segera. Jangan tangguh-tangguh. Ini kita bertangguh-tangguh bukan kita tahu nak hidup panjang tak hidup panjang. Tahun ni tuan-tuan nampak Datuk Bandar masih duduk sini depan ni, tahun depan Allah yang hamdah. Tak boleh begitu. Sihat sejahtera hari ni. Tahun depan mungkin tak sihat. Jadi kita bersegera. Untuk kebaikan kita bersegera. Jangan kita banyak cerita sangat.
Jadi bukan hanya dia tak buat kerja, aku seorang buat kerja, dia tak pernah dia ambil masa aku pun dengan anak bini harus buat kerja. Kita tak mau bersegera. Kita berkira. Bila sudah ada perkataan ini dengan adanya sidiknya, ada ikhlasnya, berpegang teguh kepada tali Allah dan kita bersegera dalam membuat perbuatan, inilah syarat sah perbuatan kita. Untuk mendapat keberkatan, ini dah sebab syarat sah. Dan untuk dapat keberkatan, keberkatan kerja kita tu macam mana? Pertamanya kita kena mengenal Allah. Adakah Allah ini? Ini bukan Allah. Allah tidak boleh disamakan dengan kita. Tidak boleh disamakan dengan benda. Sesuatu yang kita tidak boleh imagine. Macam mana Allah ini? Tetapi kita yakin bahawa Allah ada. Di akhirat nanti kita akan nampak Allah. Nampak Allah bukan saya akan kata pada you, saya nampak Allah macam ni, tak boleh. Ini saja yang Allah tunjukkan kepada kita. Yes, kita akan nampak Allah. Tapi Allah ni nampak masing-masing macam kita rasa gula. Ada orang rasa gula manis, ada orang rasa gula tak berapa manis. Tapi gula manis, boleh cerita tentang gula manis macam mana? Macam tu juga kita nampak Allah SWT. Tapi Allah bagi jaminan di akhirat nanti, dan juga Rasul penegasan Rasulullah SAW akan nampak, kita akan nampak Allah SWT. Macam mana kita nampak? We cannot explain. Sebab Allah tidak berakhir dan tidak berawal. Malah kita yakin Allah SWT. Sebab itu bila kita melakukan sesuatu, kita yakin Allah di tempat yang ada pada kita, mengawal kita. Bila mengawal kita, kita duduk di dalam jambat ke, kita duduk dalam bilik ke, kita duduk tengah apa-apa pekerjaan kata, kita duduk di celah lorong ke, di mana kan, Allah sentiasa melihat kita. Maknanya apabila kita melakukan perbuatan itu mendapat berkatan, kerana kita yakin Allah Subhanahu wa taala menjadi keyakinan kita. Sebab itu harus tuan-tuan baca dalam surah 6 ayat 63 surah Luqman, orang yang bertawaduk kepada Allah SWT. Satu syarat yang pertama. Cuba baca surah Luqman. Bukan, surah Furqan. Surah Furqan ayat 63. Maknanya kita kena tawaduk kepada Allah. Dalam usaha kita mendapat keberkatan kerja, kita kena mengenal Allah. Bila kita tunduk tu, ke mana kita sembah? Adakah ini jisim? Zat Allah, kita tahu zat Allah Maha berkuasa, Maha dengan 99 namanya, itulah kita nak gambarkan kehebatan kuasa zat Allah SWT. Tapi kita tak pernah nampak. Walaupun kita tak nampak, kita yakin, kita tunduk, kita sujud. Dengan itu yang menyebabkan kita dikawal. Kalau dalam agama lain, macam agama Hindu, Shiva, Siwa dan sebagainya, mereka nak gambarkan Tuhan, dia kata tak boleh gambar macam tu. Memang dia kata hendak cerita tentang macam mana Tuhan. Sebab tu dia adakan Shiva, dia adakan Shiva, Tuhan Shiva, Tuhan Ganesh, Tuhan Subramaniam, Tuhan Munyandi, Tuhan Vera, Tuhan Saraswati, Tuhan Lakshmi. So dia nak kata ini sifat Tuhan. Tapi dalam Islam, yes, kita boleh mengamalkan zat dan sifat-sifat Allah SWT. Tapi kita tidak boleh gambarkan dalam bentuk seperti kita nak gambarkan yang wujudan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat bahawa setiap kejadian kita lakukan itu, apa natijah? Nak dapat keberkatan, apa natijahnya daripada perbuatan kita? Datang kebaikan, datang pahala atau tidak? Jadi dengan adanya ini, bahawa kita ada kesedaran, bahawa kita ada bimbingan, bahawa ada kekuatan, bahawa bila kita mengenal Allah, bahawa Allah itu Maha Pencipta, mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah SWT. Selepas itu kita tahu apa natijah kita buat pekerjaan itu, sama ada dapat pahala atau tidak dapat pahala. Dan yang ketiga, jangan kita lupa, kullu nafsin za'iqatul maut.
mesti akan mati. Kemana kita nak kembali? Kemana kita nak kembali? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau kita akan kembali ke sana. Jadi kalau kita nak dapatkan keberkatan, kita perlu mengenal Allah. Nak mengenal Allah, tak boleh melalui cakap-cakap, tapi kena dengan ilmu. Agama berdiri dengan ilmu. Agama berdiri dengan ilmu. Islam berdiri dengan ilmu. Tak ada ilmu tak boleh. Mesti ada ilmu. Sebab itu dalam Islam mementingkan ilmu. Mementingkan ilmu baru menambahkan keimanan. Iman saja tanpa ilmu tidak boleh. Dia mesti dengan ilmu. Ilmu fardu ain kah, fardu kifayah kah, apa saja kan, asalkan ilmu, kita kena wajib menuntut. Ini yang kita. Kemudian jaga pandangan kamu. Pandangan ini yang mendorongkan kepada syahwat. Ini saya tegaskan kepada kita semua. Kalau kamu boleh jaga 6 ini, perkataan lidah kamu, janji kamu, amanah kamu, tangan kamu, syahwat kamu, dan satu lagi saya akan bagi kemudian kipas. Maka ini 6 tu Tuhan Rasulullah kata, nescaya kamu masuk syurga. Nah, kan kita nakkan bahagia semua kan? Kita nak akan bahagia. Siapa yang tak mau bahagia? Tanya pemandu teksi pun dia nak bahagia. Tanyakan siapa pun dia nak bahagia. Tanya siapa? Tanya orang duduk tepi kaki 5 pun dia nak bahagia. Macam mana kita nak dapat bahagia? Pertamanya kita nak senang. Semua kita nak gaji lebih. Saya masuk-masuk saja, Datuk boleh timbangkan dah bagi dia dapat 200. Senang tak senang? Sebenarnya kita pula nak keluarkan lagi program apa ni, insurans RM2, sekali kalau accident ke apa kita dapat ganjaran. Kan kita nakkan senang. Tak naik gaji sikit, kita mungut. Kita tak over seronok buat kerja. Orang lain naik gaji, kita tak naik gaji. Kan kita tak senang. Senang indication yang pertama nak bahagia. Betul atau tidak? Siapa yang tak mau kaya? Semua nak kaya. Senang saja pun tidak bahagia. Duit banyak, Aristotle or Narcissus. Ada pulau Scorpion dengan kapal Olympia, kapal terbangnya, tapi dia tidak bangga. Howard Hughes last sekali mati di sengsara di padang pasir. Sedangkan orang yang duduk di fik, rumahnya bergelegar. Saya masuk, saya pergi tengok, dia kata, syukur Alhamdulillah, bahagia saya dengan keadaan ini. Tenang, senyum, tidak ada susah sulit, kerana hatinya bahagia. Bahagianya kerana dia bersyukur kepada Allah SWT. Senang saja tidak mestinya bahagia. Percayalah, semakin banyak duit, semakin banyak kita diberikan rezeki oleh Allah SWT, kadang-kadang kita tidak bahagia. Nah, kalau tidak bahagia, apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua ialah selamat. Senang saja, tapi kalau rumah sampai tembok saja sampai 14 kaki, tengok orang semua takut. Nak jalan tak boleh, ini tak boleh, kena ada guard, kena ada salam, kena ada pistol dan sebagainya. Bukankah itu tidak bahagia? Kita yang macam saya, macam tuan-tuan jalan di mana-mana pun, itu kan bahagia. Selamat, tak ada orang nak marah kat kita. Tapi orang yang kaya, duit banyak, rasa tak selamat, rumahnya bertembok dengan CCTV macam-macam, kan tak bahagia. Nak jalan di luar tak boleh, nak campur dengan apa ni, dan Tuan Sophie nak minum kopi teh tarik pun tak boleh. Tak boleh. Senang, selamat tak mesti menjaminkan bahagia. Kena sihat. Kena sihat. So jaga badan, jangan makan banyak gula sangat.
Jangan makan yang sampai siang malam, daripada pagi sampai ke malam. Sedangkan pada waktu malam tuan tu berehat. Dijadikan pada waktu malam untuk kerja. Kita duduk di kedai, mama makan, minum, makan, mungak. Tak ada masa rehat langsung. Tak sampai 5-6 bulan, 5 tahun, tengok-tengok darah dah naik. Tengok-tengok apa kencing manis dah naik. Sebab kita tak jaga kesihatan. 6. Selamat saja sahabat. Sejahtera saja ataupun senang saja, selamat saja pun tak bahagia, sihat saja pun tak bahagia. Kadang-kadang orang sihat, orang selamat, orang senang, orang selamat, orang sihat pun tak bahagia hatinya. Marilyn Monroe, tuan-tuan tahu kan, cukup sehat, cantik, menarik sebagainya, tapi dia senang, selamat, rumah dia terkawal, kemudian sihat pula. Last sekali bunuh diri. Yang terakhir S-nya ialah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang, sihat, selamat, sihat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketenangan walaupun susah macam mana. Saya biasa pergi. Sampai sekarang saya tanya dia dah, Allah yang sudah meninggal. Saya dapat servant orang Indonesia bayar 4,000 waktu mahal, 4,500. Kita pun layan kerana semua servant saya panggil kat saya ayah. Sampai sekarang servant saya panggil saya Uya, Abuya. Dengan isteri pun panggil Umi. Saya tak pernah panggil tuan, akan panggil datuk, dia tak pernah. You keluarga saya. Saya pun nampak layan dia, hantar dia ke stesen bas untuk balik ke Kuala Lumpur. Telefon tak datang-datang. Telefon dah tak datang-datang. Duit dah terbang lah. Tak datang-datang. Satu saya itu sampai sekarang saya tanya. Saya pun ambil kereta, saya pergi ke Sik. Sampai di Sik, jauh pendalaman. Dia apa nama apa saya pun tak lupa dah. Sungai Pau ya. Sampai di dalam, saya pergi sampai rumah tu. Lantai rumah tu dibuat daripada batang-batang kayu. Kalau kita pakai keplekat, duduk di atas mesti orang nampak. Mesti orang dapat. Tidur dengan bergelaga. Dia senang saja dia katakan saya. Satu hati nak orang 4,000, 5,000 terbang kan. Dia kata senang je. Mungkin Allah nak uji. Mungkin dia nak ganti yang lebih baik. Sampai sekarang saya ingat dua itu. Mungkin Allah nak uji, mungkin Allah nak beri yang lebih baik. So dia kata tak apalah, ambil anak saya. Saya jaga anak dia 5 tahun. Jaga anak saya yang dulu cacat. Nak kena mandi, kena berukur, nak kena tarik daripada umur dah 30 tahun. Tapi dia jaga dengan baik. Dan akhirnya dia dapat berkat kahwin dengan orang kaya. Dia lambat punya. Sampai habis. Saya pindah ke Kuala Lumpur, dia pun tukar. Saya dapat yang baik. Apa yang orang tua tu kata. Ini kita kena jaga. Dan yang akhirnya saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Tolong jaga perkara-perkara yang halal-haram. Saya nasihat you all, saya nasihat tuan-tuan sebagai orang di bawah pimpinan saya. Sahabat saya juga terdedah dengan perkara-perkara seperti ini. Tapi yakin wa yattaqillah, yattaqillah. Yattaqillah ini ada. Tuhan akan datangkan kepada kita pertolongan kalau kita setiap apa yang satu kita serah ke diri kepada Allah SWT. Saya nak ceritakan duit atas kotak, duit dalam kotak, duit bawah kotak, duit apa kotak, saya semua ada. Mau tidak mau saja. Datang tuan, boleh pilih kereta, boleh pilih rumah, boleh pilih apa ni. Kalau tak mau juga kami sponsor anak dan sebagainya. Memang banyak opportunity ni. Tapi kita kena yakin bahawa aku ambil hari ini, bahagia atau tidak, tenang atau tidak. Kalau setiap kali orang lintas, boleh lintas SPRM datang, kita dah tak bahagia sudah. Tentram mana tu? Innal insana khuliqa halu'a, bila Tuhan datang dan campakkan dalam kebimbangan dalam hati kita, mesti tidak bahagia. Macam mana pun, duduk di atas tak duduk, duduk tak boleh tidur, bangun tak boleh tidur, jalan tak boleh jalan, diri tak boleh diri,
kali tengok bangunan 14 tingkat tinggal jadi 1 tingkat. Please, saya pesan kepada diri saya dan tuan, jangan kita terlibat dalam benda-benda yang kecil. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Maka lakukan sesuatu yang baik, insya-Allah kita akan mewarisi syurga ma'wa bagi mereka-mereka yang melakukan kebaikan. Jangan kita fikir kita gaji kita makin kecil, kita tak ada apa, kita hidup lebih daripada sepatutnya. Kemarin kita terjebak dengan perkara-perkara sembahyang ni, kita bagi dan suapkan anak dengan benda-benda yang haram. Anak-anak pun tidak tentram, suami pun dan satu pun isteri tidak sempurna. Akhir-akhirnya rumah tangga tidak bahagia. Walaupun kita senang, walaupun kita selamat, walaupun kita sihat, tetapi kita tidak tunduk kepada hukum Allah SWT, maka kita tidak bahagia. Maka kita berdoa kepada Allah SWT untuk memberikan bimbingan kepada kita. Cukup setakat ini, kalau lebih bayarannya pun juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keram nyanyian zaman bersama berjuta wajah, ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara.